Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua anak murid cikgu yang cikgu kasih sekalian. Okey, jadi bertemu lagi kita pada pagi ini untuk kita sama-sama belajar subjek asas masakan. Dan tajuk kita pada hari ini ialah cara memilih bahan basah. Ingat lagi tak apa yang cikgu cerita tentang bahan basah? Okey, cikgu ulangkan semula. Bahan basah ialah bahan yang kita gunakan dalam masakan. Dan bahan basah ini berbeza dengan bahan kering, di mana bahan basah ni adalah bahan yang mudah rosak dan tidak tahan lama. Okey, jadi hari ini kita akan belajar cara-cara untuk memilih bahan basah sebelum kita memasak. Baik, sebelum kita bercerita lanjut tentang cara memilih bahan basah, kita lihat dulu kemahiran yang kamu perlu kuasai pada hari ini, iaitu 2.5 mengenal pasti, mengendali dan menyimpan bahan basah. 2.5.2 mengenal pasti bahan yang segar, iaitu buah-buahan, sayur-sayuran, makanan laut dan daging. Okey, ini adalah contoh bahan basah. Kita lihat contoh yang pertama, cara memilih bahan basah berbentuk sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran ni contoh dia seperti sawi, kailan, kangkung, kubis dan banyak lagi lah. Okey, jadi macam mana kita nak pilih? Kita harus pilih dengan teliti. Yang pertama, kita pastikan kita pilih sayur-sayuran kita tu dengan teliti, dengan sebaik mungkin. Okey, semua sayur harus berwarna segar dan cerah, rangup, tiada tanda lebam, berbentuk elok dan bersih. Baik, contoh dia. Kalau kita nak beli sawi, sayur kailan, kangkung, sayuran hijau ni kan, kita pastikan daun-daunnya berwarna hijau, bukannya warna kuning. Okey, warna kuning tu dah tak elok dah, tak sesuai dah. Kemudian sayur kita tu sayur yang tak layu ataupun segar. Nampak bila kita tengok dengan mata kasar kita pun nampaklah sayur tu segar, tak layu. Okey, kemudian contoh lain macam tomato, timun, terung. Kamu pilih, janganlah pilih yang ada lebam. Sebab apa? Sebab bila ada lebam, dia jadi lembek. Bila lembek ni masuk dalam peti ais, dia cepat jadi busuk. Kemudian kacang bendi, kubis. Pastikan segar. Bila kamu sentuh dia tu, kamu dapat rasa dia bukan lembek. Dan bila kita makan nanti pun dia akan rasa rangup. Okey, jadi kita mesti berhati-hati ketika memilih sayur-sayuran. Ambil yang segar, jangan ambil yang lembek. Okey, sebab apa? Kalau kita ambil yang lembek, daun dah kuning, masuk peti ais, dia bertambah lembek dan akhirnya dia cepat busuk. Baru beli 1 hari, 2 hari, dah tak boleh makan dah. Okey, itu contoh sayur-sayuran. Kita lihat pula contoh yang kedua, iaitu cara memilih bahan basah ikan dan karangan laut. Okey, karangan laut ni contoh dia udang, sotong, ketam, siput. Okey, semua yang tinggal dalam laut ataupun sungai, dalam air lah kita katakan. Baik, macam mana kita nak pilih? Kita kena pilih tiada bahan yang tertinggal, kemudian mata segar dan menonjol, berinsang berwarna merah, kemudian bau segar. Baik, di sini ringkasnya, bila kamu nak beli segala mak nenek berkaitan dengan karangan laut ni, ikan, udang, sotong, ketam, siput ni, kamu pastikan semua bahan-bahan ni cukup sifat. Maksud dia ada ekor, ada kepala kalau ikan kan. Janganlah beli ikan yang tak cukup sifat dah, kepala dia tertanggal dah, ekor pun tak ada kan, ataupun badan dia cedera. Kalau udang kepala pun dah tercabut, kalau ketam sepit pun dah terkeluar semua kan. Tak boleh lah. Okey, kita pilih yang elok-elok yang sifat dia cukup. Ada kepala, ada biji mata. Kalau yang ada ekor, ada ekor. Okey. Kemudian pastikan mata ikan tu mata yang bersinar. Dan badan dia tak lembek sangat. Mata dia nampak merah, jangan nampak tegak kan. Jangan ambil yang dah pucat lah. Banyak sangat ais lah tu, menyebabkan mata dia pun jadi pucat. Kemudian semua bahan-bahan ikan dan karangan laut ni memanglah busuk kan, tapi
kita kata kalau hak yang elok ni dia masih walaupun busuk tapi dia berbau segar, memang bau ikan, memang bau ketan, memang bau sotong. Jangan kita pilih yang terlampau busuk. Kemungkinan bahan tersebut telah lama disimpan ataupun memang tak boleh makan lah. Kalau kita makan nanti akan jadi cirit-birit kan, muntah dan sebagainya. Okey, jadi itu cara nak pilih bahan basah berbentuk ikan dan karangan laut. Baik, sekarang kita lihat pula cara memilih bahan basah berbentuk daging. Okey, contoh daging ni seperti daging ayam, lembu, kambing. Okey, dan ada juga orang jual daging rusa, arnab, pelanduk kan. Tapi taklah sebanyak yang orang jual ayam, lembu dan kambing ni. Tapi bagaimana cara kita nak pilih bahan basah berbentuk daging macam ni? Yang pertama mestilah berbau segar, warna kemerahan, isi pejas dan tidak banyak lemak. Okey, jadi kalau kita pilih daging ni, daging memang busuk, tapi jangan pilih daging yang terlampau busuk. Kita tengok pun nampak kusam, nampak tak merah kan. Itu maksud dia daging tu dah tak elok dah tu. Kemudian kalau daging yang banyak lemak ni tak elok untuk kita makan. Sebab apa? Lemak tu boleh menyebabkan macam-macam penyakit. Contoh dia penyakit kolesterol, jantung. Okey. Jadi kita kena berhati-hati memilih daging yang bau segar, yang warna isi dia merah, isi pun pejal dan tak banyak lemak. Okey, semua ni penting untuk kita pilih yang elok-elok untuk kita makan supaya tak mendatangkan penyakit. Okey. Okey, baik. Sebentar tadi kita telah membincangkan tentang cara memilih bahan basah bagi sayur-sayuran, ikan, karangan laut dan juga daging. Okey. Walaupun cikgu tak sebutkan tentang buah-buahan, tapi cara nak pilih buah-buahan sama macam kita pilih sayuran juga, iaitu pilih yang segar, yang tidak layu, yang tidak lebam, yang tidak berulat, yang cukup sifat. Okey? Baik, jadi kesimpulannya apa yang telah kita pelajari pada hari ini ialah yang pertama, kita mesti memilih bahan basah yang elok dan segar untuk dimasak sebelum dimakan. Okey, pilih yang baik-baik sahaja. Kemudian yang kedua, jika kita memasak menggunakan bahan basah yang tidak elok, kesihatan kita akan terganggu dengan pelbagai penyakit. Macam cikgu beritahu tadi. Kalau kita ambil bahan basah yang tak elok, kita gagah juga untuk masak, ia akan menyebabkan kita akan alami pelbagai gangguan penyakit lah. Contoh dia seperti cirit-birit, muntah, loya, sakit kepala, darah tinggi, apa lagi? Boleh juga jadi sakit jantung, gangguan pada jantung dan juga kolesterol. Okey. Jadi cikgu harap selepas ini semua anak murid cikgu kalau ikut ibu dan bapa kamu ke pasar, bantu ibu dan bapa untuk memilih bahan-bahan basah yang elok seperti yang kita belajar hari ini, untuk dimasak dan makan. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi pesan cikgu, jaga diri baik-baik. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.